Humban makhluk bodoh sombong ke penjara. Pada 30 Disember lalu, Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Komuniti, Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Dato' Ismail Yusof dilaporkan mendakwa langkah Dubai timbul sewaktu percutian beberapa pemimpin pembangkang dan tokoh-tokoh daripada pihak kerajaan di Dubai, Emirat Arab Bersatu, UAE. Dilaporkan terdapat pegawai tertentu dipertanggungjawab untuk mengenal pasti ahli parlimen yang berpotensi mengalih sokongan kepada pembangkang dengan sogokan. Sabtu lalu, media melaporkan pejabat ketua pembangkang menafikan dakwaan kononnya yang di-Pertuan Agong memberi perkenan kepada 118 ahli parlimen daripada PN untuk datang menghadap baginda bersama SD masing-masing. Kenyataan didakwa dikeluarkan Setiausaha Agong PN, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, seperti ditularkan di media sosial juga adalah palsu. Kenyataan media bertarikh 6 Januari tular mendakwa PN merafak syukur kerana usaha menyelamatkan negara mendapat ihsan Seri Paduka Baginda. Sebagai respon, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah bahawa Istana Negara tidak akan terlibat dalam sebarang percaturan politik. Titah itu disampaikan Yang di-Pertuan Agong kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika diterima menghadap di Istana Negara semalam. Anwar dalam kenyataan di Facebook berkata, Al-Sultan Abdullah turut bertitah supaya beliau selaku Perdana Menteri dan Kerajaan Madani untuk meneruskan kerja mengurus negara. Hari ini, seperti kelazimannya, saya menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi menyembah maklum urusan kertas-kertas kabinet esok dan turut mengulas beberapa perkembangan semasa. Baginda juga bertitah supaya saya selaku Perdana Menteri dan Kerajaan Madani untuk meneruskan kerja mengurus negara. Baginda juga bertitah bahawa pihak istana tidak akan terlibat dalam sebarang percaturan politik, katanya dalam satu kenyataan itu. Sebagai dalang yang menyebarkan usaha dan tindakan menjatuhkan kerajaan yang dikenali sebagai langkah Dubai, polis akan memanggil anggota bersatu Badrul Hisham Syahrin atau Sheikh Gubat, aktivis Wan Muhammad Azril Wan Deris yang dikenali dengan gelaran Papa Gomo serta Salim Iskandar bagi membantu siasatan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, suspek utama dalam kes itu adalah Raja Petra Kamaruddin. Namun, pihak polis tidak dapat memanggil aktivis politik itu memandangkan dia kini berada di luar negara. Raja Petra bercakap mengenai kejatuhan kerajaan selama lebih 10 hari. Mungkin kita tidak dapat Raja Petra kerana dia berada di Manchester, tetapi kita mungkin memanggil Papa Gomo, Cik Gubat dan Salim Iskandar. Ini kerana dia bercakap dalam TikTok Live. Ini kita nak tahu, katanya dalam sidang media semalam. Minggu lalu, Raja Petra mendakwa seramai 120 ahli parlimen telah menandatangani akuan berkanun untuk menyokong kerajaan baharu pimpinan PN. Malah ketiga-tiga individu yang terkait turut menyebarkan dakwaan itu di media sosial. Mereka juga mendakwa usaha Anwar melawat Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang di Institut Jantung Negara IJN minggu lepas bertujuan untuk mengelakkan kerajaan tumbang. Pelik tapi benar, dalam negara kita terdapat makhluk-makhluk yang diupah untuk mendatangkan huru-hara dan mengganggu-gugat ketenteraman serta kesejahteraan rakyat. Bagaimana makhluk sebegini sanggup menyebar cerita, membuat tomahan dan menjaja fitnah jika tidak dibayar dengan jumlah yang lumayan? Manusia sebegini dilihat lebih sanggup melihat negara lingkup, tidak dipercayai pelabur dan rakyat hidup miskin asalkan mereka hidup senang lenang dengan habuan yang diterima. Tidakkah mereka sedar bahawa dakwaan kerajaan akan tumbang memberikan impak yang sangat besar kepada kestabilan fabrik politik dan tadbir urus negara di mata dunia? Bodoh tidak boleh diajar, cerdik tidak boleh ditumpang. Seeloknya makhluk-makhluk sebegini dihumban saja ke penjara. Mereka membuat kegentaran awam, mereka mensabotaj negara.